angles and tangents of circles. Okay, so dia ada berapa? Ada 4. So 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4. Okay, so kita pergi kepada 6.1 dulu dalam minggu ini. Okay, sebab kita nak kenal dulu angle-angle apa yang kita perlu tahu. Baik. Okay, so 6.1 kita nak belajar berkenaan dengan angle at the circumference and center angle subtended by an arc. Okay, so ada dua benda lah yang awak kena tahu, iaitu circumference bermaksud ukur lilit, dan arc bermaksud lengkuk. Okay, lengkuk. Baik, kita akan pergi kepada beberapa karakter berkenaan dengan yang ni lah, angle at circumference dengan arc. Okay, so kita flashback dulu. Kita pernah belajar berkenaan dengan circle. Okay, so kita ada diameter. So diameter, garisan itu akan melalui the center of the circle. Baik, dan separuh daripada diameter dikenali sebagai radius. And we also have chord. Okay, chord ke chord ke depend. Tapi yang penting awak faham yang chord ini adalah garisan yang tak melalui center of circle. So kalau dalam bahasa Melayu ni namanya tembereng lah, tembereng. Okay, dan apa itu circumference? Yang mana yang circumference? Yang mana yang ukur lilit? Ini yang bulatan ni, yang mengelilingi, okay, yang membentukkan bulatan itu, inilah dikenali sebagai circumference. Okay, and then kita juga ada major sector dengan minor sector. So apa yang dimaksudkan sector dengan arc? Okay, sector adalah kawasan dalam. Okay, kalau ni kawasan dalam ini besar, so dikenali sebagai major sector. Kalau kawasan dalam itu kecil, itu dikenali sebagai minor sector. Ni minor sector. Okay, arc tu apa dia? Arc adalah lengkuk. Okey, lengkuk yang terhasil daripada pembukaan dua garisan. Apa yang dimaksudkan dengan pembukaan dua garisan? Maksudnya, contohlah yang ni center of circle. Okey, so dua garisan yang membuka. Ni dua garisan yang membuka. So bila mana dua garisan yang berada pada satu point yang sama, so bila mana dia buka dan dia bagi kena pada circumference, so kita akan ada angle. So inilah angle of circumference. Okay, angle of circumference yang hanya cover pada arc yang ni sahaja. So kita tahu satu pusingan yang membentuk circle itu adalah circumference. Tapi bila mana kita ambil mana-mana sudut, kan, sebab kita faham yang bila ada sudut ada pembukaan. So bila ada pembukaan, garisan itu akan menyentuh pada circumference. Okay, so nampak akan menyentuh pada circumference. So daripada contohlah yang ni P, yang ni Q. Okay, so daripada P ke Q ini saja yang kita cover untuk angle yang ni. Okay, untuk angle yang ni. So bermaksud angle ini hanya cover circumference pada lengkukan ini sahaja, lengkukan P ke Q sahaja. Okey, panjang P ke Q sahaja. Sebab kita faham yang dalam ukur lilit ada nilai panjang dia, kan? Kalau let's say lah kita potong, contohlah kita bayangkan yang bulatan itu benang. So kalau kita potong dia, kita hamparkan dia dalam satu garisan lurus, so kita boleh kira dia punya panjang dia. So arc length, okay, arc length ataupun panjang lengkuk adalah P ke Q. So maksudnya P ke Q ini dikenali sebagai minor arc ataupun lengkukan minor, sebab dia kecil je, dia punya pendek je jarak dia berbanding dengan sudut yang ni. Ni sudut yang ni.
Kita ada sudut yang lain juga. Kita ada sudut ini, yang ni angle. So angle yang warna hijau ini, so dia punya lengkukan dia adalah daripada P ini, P pusing sampailah ke Q ini. Okey. Sebab angle ini yang membukakan membukakan lengkukan ini, lengkukan yang warna hijau ini. So warna hijau itu, panjang lengkuk itu dikenali sebagai major arc. So itu adalah angle of circumference. So kita faham yang bila mana disebut angle of circumference, dia mesti mempengaruhi lengkuk ataupun arc. Okay. So kalau macam contoh dekat dalam buku teks ni, dekat Q ni kan, sudut Q ini, nampak yang saya color warna hijau ni, sudut Q ini. So dia hanya mempengaruhi ataupun dia hanya cover lengkukan P ke R sahaja. Okay, circumference daripada P ke R sahaja. So circumference yang tak sebab kita faham circumference adalah penuh. Okey, bulatan penuh. Ukur lilit penuh. Tapi kita ambil sebahagian daripada circumference, so kita namakan sebagai arc ataupun lengkukan sahaja. Gitu. Okey, so, nampak nama dia arc PR. Okey, lengkukan PR. So nampak ini nama dia chord. Sebab apa nama chord? Sebab dua garisan ini tak menyentuh pun center of circle. Okay, so kita boleh katakan ada dua garisan chord yang dibukakan pada satu point, iaitu point Q. So akan membentukkan satu angle, dan angle ini cover ataupun mempengaruhi panjang P ke R. Okay, so dia ada relationship dia lah. So relationship di antara angle of circumference terhadap arc yang dibukakan itu. Okay, lengkukan yang di cover itu. So dua itu ada hubungan. So kita nak tengok hubungan dia apa. Okay, so awak dah faham yang ni. Yang ni awak dah flashback. Okay, awak kena ingat lah dalam nota awak, dalam awak punya file dalam kepala tu, yang ni lah. Okay, major sector, minor sector, major arc, minor arc, circumference, center of circle, diameter, chord and radius. Okay, so ready baik. So yang ni saya dah terangkan tadi, major arc dengan minor arc. So kalau let's say lah garisan PQS ini, okay, garisan PQS ini membukakan sudut. So sudut dia pada Q. So bila mana sudut pada Q ini, tengok bertentangan dia. Bertentangan dia akan mempengaruhi ataupun dia akan mengcoverkan lengkukan daripada P ke S. Okay. So kalau yang bulatan warna hijau ini, QPR. Okay, sudut dia pada P. So kita tengok bertentangan sudut itu. So inilah lengkukan yang di-coverkan. So kalau kita tengok perbezaan antara dua bulatan ini, so lengkukan PS dia lagi panjang, maka dikenali sebagai major. Kalau lengkukan QR ini pendek, so dikenali sebagai minor. Okay, so saya ulang balik lah supaya yang mana yang kawan-kawan terlepas tadi boleh catch up. Okay, kan tadi saya beritahu dia ada hubungan di antara angle itu dengan arc. Okay, so kita tengoklah sifat yang pertama. So sifat yang pertama ini, so bolehlah tulis dalam buku nota awak kena lukis. Okay, biasa je, lukis biasa. So dekat sini sifat yang pertama, okay, sifat yang pertama ataupun hubungan yang pertama di antara angle dengan arc. Okay, apa yang kita fahamkan kat sini? Dia kata angles at circumference subtended. Subtended ni yang di cover lah, yang di cover by the same arc are equal. Gitu. Okay, apa yang kita faham kalau dalam bahasa Melayu ni, angle circumference itu, okay, sudut ukur lilit yang melindungi ataupun yang cover lengkukan yang sama. Sudut itu sama. Mana-mana sudut yang menjurus ke arah lengkukan yang sama, sudut adalah sama. Okey. So kita tengok ni. Kita tengok PRQ.
Okey, so dia punya PRQ, yang ni sudut dia kan. Okey, sudut dia pada R. So awak tengok bertentangan dia. So bertentangan dia adalah PQ. So panjang PQ adalah dia punya arc dia. Okey, nanti kita tengok PSQ. So PSQ, yang ni sudut dia. So tengok bertentangan, masih lagi menggunakan lengkukan yang sama. And then PTQ. So PTQ sudut dia pada T. So tengok bertentangan dia, masih menggunakan lengkukan yang sama. So bila mana ketiga-tiga sudut ataupun berapa banyak sudut yang dia buka, yang buka menjurus ke arah lengkukan yang sama, maka setiap sudut itu adalah sama. So kalau let's say R ini 30 darjah, maka S pun 30 darjah, T pun 30 darjah. Okay, so daripada sini dia bagi tahu lah sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut PTQ. Okay, so itu adalah sifat yang pertama. Jom kita apply sifat yang pertama pada latihan. Okay, kita ambil ni je. Test minda, uji minda 6.1A. So kita ambil soalan 1. Kita nak bagi faham je sifat yang pertama ataupun hubungan yang pertama. Okey, soalan A. So soalan A kita tengok. Okey, sudut 35, sudut 35, tengok dia punya bertentangan dia, ataupun nak lagi faham, tengok pembukaan sudut itu. Tengok pembukaan sudut itu. Okey, nampak 35 ni, ini garisan yang membukakan dia. Ini garisan yang membukakan dia. So kita labelkan lah, yang ni P, yang ni Q. Okey, so dia pakai lengkukan PQ. Tak kisahlah huruf apa-apa pun, cuma nak label supaya kita nampak. Okey, kemudian Z. Okey, Z apa mana garisan yang bukakan dia? So inilah garisan yang bukakan dia. Awak boleh contoh macam ni lah. Okey, garisan yang bukakan dia. So masih lagi kena pada sudut kena pada point PQ. So dia menggariskan ataupun menghasilkan lengkukan yang sama. So bila menghasilkan lengkukan yang sama, maka Z sama dengan 35 darjah sebab sudut yang sama. Okey. So teruskan soalan B. Okey, soalan B macam biasa kita tengok. Okey, Z. So Z ini dia punya garisan yang bukakan sudut itu. So ini P, yang ni Q. So dia menggunakan lengkukan P ke Q. Okey, tengok sudut 25. Sudut 25 yang bukakan dia, garisan itu kena pada P, garisan itu kena pada garisan itu kena pada Q, garisan itu kena pada P. So masih menggunakan lengkukan yang sama. So kita bagi tahu lah Z sama dengan 25 darjah. Okey. And then kita teruskan lagi. Yang ni nampak soalan C mencabar sikit. Okey, soalan C kita tengok 50. Tengok mana garisan yang membukakan sudut 50. So garisan ini, yang ni P. So garisan ini Q. So dia pakai lengkuk yang ni lah. Okey. So kita tengok mana sudut yang menghasilkan lengkuk yang sama. Adakah sudut Z? Adakah sudut 80? Adakah sudut yang ni kat sini? Yang saya kalakan biru. Okey. So 80. Okey, 80 kita tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab 80 dia tak mula pada circumference. Dia tak mula pun pada ukur lilit itu. Tengok 50 dia betul-betul atas ukur lilit tu. Tapi 80 walaupun dia pergi kepada P, walaupun dia pergi kepada Q. Okey, nampak tak? Pembukaan 80 itu dia pergi kepada P dengan dia pergi kepada Q. Tapi kenapa nilai dia tak sama? Kenapa sudut dia tak sama? Sepatutnya mestilah sama 50 dengan 50. Okey, dia tak sama sebab sudut 80 itu pada titik dekat sudut 80 itu dia bukan berada atas circumference. Dia bukan berada atas ukur lilit. Dia berada pada dalam kawasan bulatan itu. So dia tak boleh sama. Okey. So ingat sifat yang pertama ini dia hanya boleh diguna pakai bila mana nampak setiap sudut itu berada atas circumference. Okey, setiap sudut itu berada atas circumference. Okey, atas garisan bulatan itu.
So bila mana dia bukan berada atas garisan bulatan itu, maka kita tak boleh apply hubungan yang pertama ataupun sifat yang pertama. Okay. So kita tak boleh lah ambil yang 80 ni. So kita ambil sini. Nampak? Yang ni berada atas circumference. So tengok garisan dia kena pada P dan garisan dia kena pada Q. So kita bolehlah katakan yang warna biru ini nilai dia 50. Okay. So kita tahulah yang ni sudut dia sama. So yang ni 50. So sekarang ni kita dah belajar waktu form 2 circle, bila mana satu garisan lurus kan, bila ada garisan yang lain. Okay, satu garisan lurus bila ada garisan yang lain. So kalau sudut A sini, maka sudut corresponding dia adalah 180 tolak A. Okay, kalau A 50, so yang sebelah kiri ni corresponding dia adalah 180 tolak 50. So akan jadi 130. Okay. So nampak tak? Yang ni garis lurus ni. Okay, ni garis lurus yang saya colourkan biru ni, garisan biru ni. Okay, so yang ni 80. Kalau sini 80, so dia punya corresponding dia ataupun sudut bersebelahan dia 180 tolak 80. So kita akan dapat sudut yang dekat sini adalah 100. And then kita tengok, ini kan membentuk segitiga. Okay, ini kan membentuk segitiga. Kalau saya bawa keluar balik, ni membentuk segitiga. Okay, sini 50, sini 100, sini Z. Gitu. Okay, so kita ambil lagi benda yang kita tahu, iaitu hasil tambah sudut dalaman untuk segitiga adalah 180. So nak dapatkan nilai Z 180, hasil tambah keseluruhan 180 tolaklah dengan 100 tolaklah dengan 50. So kita akan dapat sudut untuk Z. So nilai dia 30. Sudut 30 darjah. Habis tu je. Okay. So nampak tak, kita akan lebih faham. Oh, macam ni rupanya nak apply sifat yang pertama. Dan kita perlu tahu sifat-sifat bulatan yang sebelum-sebelum ni kita belajar. Okey, soalan D. Soalan D, kita tengok apa yang kita boleh faham kat sini. Oh, dia ada tunjuk ni lah. Sama kaki. So maksud dekat sini yang saya colourkan biru ini adalah sudut yang sama kaki. Okey, tapi kalau dia punya selebihnya kat sini tak samalah nilai dia. Okey, sebab dia sama kaki bukan sama sisi. Baik. Oh, ada yang baru masuk. Kawan baru masuk. Sekejap ni. Okey. So 70. Kita tengok 70. Apa yang kita boleh apply? 70 dia berada dalam berada pada satu garisan. So sudut bersebelahan 70. Kita tahu yang satu sudut penuh untuk garisan lurus adalah 180. So 180 tolak 70. So kita akan dapat sudut yang color kuning ini adalah 110. Sini 110. Boleh tak kita dapat sudut yang warna biru? Boleh. Sebab kita tahu hasil tambah sudut dalaman untuk segitiga adalah 180. So sekarang ni kita dah ada 110. Dan kita tahu yang sudut biru ini sama sudut. So sudut yang warna biru ni kita bagi tahu lah 180 tolak 110 bahagi 2. Sebab kita tahu dua sudut itu sama. Okey, 180 tolak 110 dapatlah 70. So 70 bahagi 2 dapat 35. So secara tak langsung kita dah tahu dah nilai untuk warna biru ni. So ini adalah 35. Sini pun 35. Okey. And then kita tengok, boleh tak kita apply yang sifat yang pertama untuk antara angle dengan arc. So kita tengok 35 ni. So 35 yang dekat sini. Okay, so 35 yang dekat sini. Tengok garisan dia. Okay, so garisan dia yang ni dengan yang ni. Okay. So kita label lah. Yang ni P, yang ni Q. So yang ni adalah lengkukan dia. Okay, sudut 35 yang dekat sini dia menghasilkan lengkukan PQ.
So kita tengok lagi dekat mana sudut yang menghasilkan lengkukan PQ. So kita ambil lah let's say lah P ni kan, tengok garisan dia kena pada sudut ini, bucu ni. P ni pun kena pada bucu ini juga. So yang ni lah. So sini pun 35 sebab sudut dekat sini pun dia buka ke arah P dan ke arah Q. Maka ini adalah 35. Okay, so kita tahu ini bentuk segitiga ni. Okay, yang ni bentuk segitiga, yang kat bawah ni bentuk segitiga juga. Okay, bentuk segitiga ni kita ada 35, kita ada Z. Dekat sini kita tak tahu apa, tapi kita boleh dapat sebab sebelahnya adalah 70 kan, ataupun kita ambil sudut bertentangan kan. Nampak ni sudut bertentangan 110 ni. So 110, so berdepan dengan dia masih 110. Kalau bersebelahan dengan dia perlu ditolak dengan 180. So kita dah dapat lah sini 110. So kita boleh dapat cari nilai Z. Oh sorry, terbatuk. Okay, so Z sama dengan 180 tolak 110 tolak 35. So awak tekan kalkulator, awak dapat berapa Saya tak kira pun. Berapa kawan-kawan? 25. 25. Betul 25. 3 cikgu. Oh okey, 35. Okey. Betul. Okey. Itulah cara kira dia. So cukuplah 4 soalan ni untuk awak nak memahami sifat yang pertama, karakter yang pertama. Okey. Okey. Bila awak dah faham, saya nak tengok awak faham ke tak? Tengok yang bahagian discuss ini. Tengok yang bahagian discuss sebelah kanan ni. Adakah sudut ACB sama dengan sudut ADB? Sama ke tak? Tak. Sebab apa tak sama? Sebab sudut yang ADB tu dia telajak keluar, dia tak dekat circumference tu. Betul. Okey, sebabkan bucu D ini bukan berada atas circumference, maka sudut dia tak sama. Bagus. Okey, untuk yang bawah ni ACB dengan ADB. Yang ni dah dalam kawasan bulatan. Sama tak sudut dia? Tak juga. Tak juga sebab ya, sebab bahagian D ini dia tak berada atas circumference. Kan? Mudah kan sifat yang pertama? Okey. So kita dah faham sifat yang pertama. Jom kita faham sifat yang kedua. Okey, kita pergi sifat yang kedua. Ini dia sifat yang kedua. Okey, sifat yang kedua menyatakan ada hubungan di antara panjang lengkuk, panjang lengkuk dengan sudut. Okey. Sorry. Okey, tadi dekat sifat yang pertama kita nampak yang daripada sudut yang sama tapi dia pergi ke arah yang lain. Macam ni. Ini dia menyentuh yang sama kan. Okey, so sudut ni dengan sudut ni sama. Okey, tapi sekarang ni dia tunjuk yang berlawanan arah. Okey, nampak? Dia berlawanan arah. Yang ni sama arah. Tapi dekat sini berlawanan arah. So bila mana berlawanan arah, kita boleh tentukan sudut dia sama bila mana panjang lengkuk dia adalah sama. So panjang lengkuk P ke Q, bila mana dia sama dengan panjang lengkuk S ke U, maka sudut PRQ dengan STU adalah sama. Okey. Itu adalah karakter yang kedua. Okey. Karakter yang ketiga. Okey. Tak kisahlah dia berlawanan arah ke, dia sama arah ke, kita nak tengok dia proportional. Okey. So dekat sini bila mana bila mana kita bagi tahu yang nak tahu dia proportional ke tak. Okey.
So dekat sini contohlah dekat panjang P ke R ini, okey, dia adalah 3 kali ganda daripada S ke U. Okey. So proportional ni maksud apa? Proportional ni maksudnya let's say lah, kalau segi 4 ni panjang dia 2. So kalau kita 2 kali gandakan dia, panjang dia 4. Kalau let's say daripada 2 ini kita gandakan 3, panjang dia 6. So setiap segi 4 ini dia adalah proportional, sebab dia punya setiap panjang itu digandakan nilai yang sama. Maksudnya kalau untuk 2 ke 4 ini dia darab 2. So dekat tinggi ni pun darab 2, dekat panjang sini pun darab 2. Okey, lebar dia pun darab 2. Kalau dia nak pergi ke 6, kalau dia nak pergi ke 6, dia akan darab 3. So setiap sisi akan darab nombor yang sama. Okey, setiap sisi akan darab nombor yang sama. Okey, so kalau dekat sini panjang lengkuk S ke U adalah Y, dan dia bagi tahu panjang P ke R adalah 3 kali ganda, maka dalam konteks sudut dengan lengkuk, kita akan bagi tahu sudut pun perlu gandakan nilai yang sama. Sudut, angle pun perlu gandakan nilai yang sama. Kalau panjang dia 3 kali ganda, maka sudut pun kena 3 kali ganda daripada sudut yang asal. Okey, itu yang dimaksudkan dia adalah proportional. Okey. So sama juga dalam konteks ni juga. Kalau dekat sini panjang dia, contohlah kita ambil yang samara. Kalau yang samara, let's say lah. Yang ni okey. Yang ni A, ni panjang dia kan. Okey, panjang P ke Q. Lagi satu dekat sini. Dia tak boleh menyentuh pada P dengan Q yang sama. Dia ambil arah lain. Macam tu lah. So yang ni 2A. So kalau sini 2A, so panjang ni pun 2 kali ganda juga dengan daripada PQ. Okay, so dekat sini kita belajar lagi 2 sifat, 2 karakter, di mana panjang sama, sudut sama. Bila panjang dia diproporsionalkan, panjang dia dinisbahkan, sudut pun dinisbahkan. Itu cara nak faham dia. Bila panjang lengkuk itu dinisbahkan 2 kali ganda ke kali 1/2 ke, okey, sebab kita boleh jadi pembesaran, kita boleh jadi pengecilan, kan? Boleh kali 2 ataupun boleh kali 1/4, boleh kali 8, okey. So bila mana panjang dinisbahkan, maka sudut pun perlu dinisbahkan, sebab dua-dua itu saling berkait. Okey. So boleh ni lah salin bagi faham another 2 karakter. So kita dah belajar 3 karakter. Take 2. Tak ada, take 2, take 1 je. Okay. So jom kita nak fahamkan lagi, sebab kan kita perlu ulang kan. So supaya lagi faham, lagi bermanfaat. So kita cuba apply 2 karakter ini. Okay, karakter yang kedua, karakter yang ketiga dalam soalan. Jom pergi kepada soalan. Ini Mind Test 6.1b. Kita besarkan. Okey. Soalan A. Oh, dia besar sendiri. Okey, soalan A. Okey, soalan A. Ni bulatan dia. So yang ni dia nak bagi kita faham konsep je, faham sifat. Okey. So dia bagi tahu dah. Dia bagi tahu panjang lengkuk ini, kalau awak pening-pening awak boleh label. Okey, yang ni P, yang ni Q. Ya, yang ni dia bukan bucu yang sama. So kita tak boleh label huruf yang sama. So yang ni R, yang ni S. Okey. So dia kata panjang PQ 4 cm, panjang RS pun 4 cm. So bila panjang yang sama, maka sudut pun sama. So sudut untuk panjang PQ adalah 40,
maka sudut X pun 40. Gitu. Okey, itu cara kita nak nampak gambaran dalam bulatan. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Soalan B. Okey, kita label lah. Yang ni P, yang ni Q, yang ni R, yang ni S. So, panjang P ke Q 4 cm, panjang R ke S 8 cm. So, kalau kita secara mata kasar, kita tengok kat sini, oh, panjang P ke Q nak ke R ke S ataupun panjang R ke S adalah 2 kali ganda panjang PQ. Betul? So, kita faham kat sini. Sorry. Sekejap macam mana nak buat? Okey, kita faham panjang panjang RS adalah 2 kali ganda panjang PQ. Okey, so kita faham nisbah dia RS per PQ sama dengan 2/1. Itu nisbah dia. So kita faham RS adalah berapa? RS. So secara tak langsung kita tahu yang nisbah dia jangan. Yang ni cara tinggi ni jalan kerja. Yang ni kalau secara mata kasar lah kita tahu 2 kali ganda. Okey macam ni. Yang ni kita buat cara faham macam ni. Baik, lain sekali. Sorry. Okey, kalau let's say lah ada orang faham macam tu, let's say secara mata kasar dia kata, okey, RS adalah 2 kali ganda PQ. Okey, RS adalah 2 kali ganda PQ. Okey, dan kita kena faham panjang lengkuk dia mesti selari, dia mesti saling berkait dengan sudut. Okey, kalau dia kata RS adalah 2 kali ganda PQ, so RS sudut dia apa? RS sudut dia 60. RS sudut dia 60. So 2 kali ganda PQ sudut dia berapa? X. Macam tu. Okey, kita nak melibatkan sudut sebab kita tahu yang sudut dengan panjang lengkuk saling berhubung kait. Okey, kalau panjang lengkuk dinisbahkan, so sudut pun dinisbahkan benda yang sama. Dekat sini kita dah faham dah yang RS dia nisbah dia adalah 2 kali ganda PQ. So dalam konteks sudut 60 adalah 2 kali ganda X. So daripada sini kita boleh dapat nilai X. So X sama dengan 60 bahagi 2. So X sama dengan 30 darjah. Ini cara kita faham nisbah. Okey, ini kita faham cara nisbah. Okey, kalau nak faham cara calculation, yang ni sebenarnya kira-kira juga tapi kira-kira berdasarkan pemahaman nisbah. Yang ni kita buat straight to the point terus. Okey, straight to the point. Kita pilih macam ni. Kita ambil, okey, kalau kita nak cari ratio, ambil yang baru bahagi dengan lama, betul? Ambil yang baru bahagi dengan lama, baru kita boleh dapat ratio dia. Okey. And then kita tahu untuk panjang lengkuk, okey, nisbah dia panjang lengkuk, panjang arc. Nisbah dia sama dengan nilai sudut. Okey, nisbah panjang arc sama dengan nisbah nilai sudut. Okey, yang ni formula dia. Nisbah panjang arc sama dengan nisbah nilai sudut. Nak cari nisbah, nak cari ratio, kita ambil nilai baru bahagi nilai lama. Okey, tapi dalam konteks circle, kita tak tahu pun yang mana satu baru, yang mana satu lama. So terpulang pada diri sendiri untuk tentukan mana satu baru, mana satu lama. Kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so let's say lah saya bagi tahu untuk yang 60 dengan R ke S ni adalah baru. Dan untuk P ke Q dengan X ini untuk adalah lama. Okay, jom kita try buat. Warna lain lah, warna hitam.
Okey, tengok nisbah nisbah adalah ambil yang baru bahagi dengan lama. Okey, so nisbah panjang arc. Nisbah panjang arc yang baru adalah 8. RS kan 8. So 8 bahagi dengan 4 sama dengan, okey, kalau kita ambil RS dengan RS adalah baru, so maka 60 akan dijadikan baru. Kalau P ke Q ni adalah lama, 4 ni adalah lama, maka nilai X ni pun adalah lama. So kena ikut samalah susunan dia. Okey, 8 bahagi 4 untuk mendapatkan nisbah panjang lengkuk. Nisbah itu sama juga dengan nisbah nilai sudut. So nilai sudut kita ambil yang baru iaitu 60 bahagi dengan lama iaitu X. Kemudian kita buat rearrangement. So kita rearrangement. So X pindah sini dia akan jadi X, dan 4 pindah belah sana dia akan jadi darab, dan 8 pindah sini akan jadi bahagi. So dia akan jadi 60 darab 4 bahagi 8. So X sama dengan, cuba tekan sama tak nilai dia? Sama cikgu. Sama. So 30 darjah. Nampak tak? So saya tunjuk dua jalan kerja. So jalan kerja yang orang boleh nampak terus secara mata kasar berapa nisbah dia, ataupun jalan kerja yang awak bagi tahu nisbah panjang lengkuk adalah sama dengan nisbah panjang sudut, nilai sudut. Okey, so awak boleh pilih mana-mana. Okey. Baik. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, cuba jawab soalan C. Apa nilai X? Nilai X berapa? Yang ni terus boleh dapat jawapan sebab sudut dia sama. Nampak? Sudut dia sama. Kan tadi dalam karakter tadi dia dah bagi tahu bila mana sudut sama, maka panjang pun sama. Bila panjang sama, maka sudut pun sama. Okey, kalau dia bagi tahu sudut dia 25 darjah, 25 degrees, maka kalau kat sini dia dah bagi tahu 3.6. So X dekat sini pun 3.6 cm. Macam tu. Okey, sekarang ni pergi ke soalan D. Soalan D tengoklah sudut dia tak sama. So macam mana awak nak cari nilai X ni? Ikutlah awak nak guna secara mata kasar, ataupun awak nak guna cara faham yang nisbah ini sama dengan nisbah ini. Nisbah panjang lengkuk sama dengan nisbah nilai sudut. Cuba bagi tahu saya apakah nilai X yang awak dapat? 10.4. 10.4. Bagus, laju. So maknanya awak pakai kaedah mata kasar. Okey. So dekat sini awak nampak lah 28 nak ke 56. Okey, dia adalah 2 kali ganda. So kalau 5.2 nak ke X pun 2 kali ganda. Tapi tak apa, kita buat cara noob. Okey, cara noob. Kita bagi tahu lah nisbah sudut sama dengan nisbah arc. Okey, so nisbah sudut kita boleh ambil baru bahagi dengan lama. Kalau awak tak tahu mana satu baru, mana satu lama, kita boleh pilih je mana-mana. So 56 bahagi dengan 28. So kalau 56 dia punya lengkuk dia adalah X, bahagi dengan 28, lengkuk dia adalah 5.2. So X sama dengan 56 bahagi 28 darab dengan 5.2. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 10.4 cm. Habis untuk hari ini.